sekalian. Alhamdulillah saya berkesempatan sekali lagi untuk hadir ke majlis anjuran pena ini, dan saya amat terharu kerana saya sebenarnya dah lama tak pergi ke majlis macam ini. Tapi bulan sudah ni anak saya mendesak saya untuk pergi. So saya datang, saya jumpa kawan-kawan lama. Dan setengah-setengah tu saya tidak kenal, sehingga saya balik rumah, dia hantar gambar tu baru saya kenal. Maafkan saya kerana tidak menegur mereka ya. Yang pertama kerana mata kita pun dah rabun sebab kita dah sama-sama tua. Yang kedua kerana kita sudah tidak lagi handsome sebelum zaman muda-muda dulu. Yang sebenar tadi saya pun lambat datang sebab hujan, dan jalan di Kuala Lumpur ini sesak kerana persidangan Agung UMNO saya ingat. Saya tidak tahu menggunakan Waze. Saya menggunakan isteri saya sebagai penunjuk arah. Tapi malangnya isteri saya ini pun kadang-kadang dia tunjuk arah pun tak betul. Tapi alhamdulillah saya sampai juga di sini, dan malah malam ni sedikit luar biasa kerana saya berkenalan dengan rakan kita dari Perancis. Selamat bersama-sama dengan kita, tuan ya. Saya diminta melancarkan 3 buku. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada saudara Jasni Matlani yang tahun ini menerima anugerah Sea Right Award, dan beliau akan berangkat ke negara Kaca Putih untuk menerima award tersebut. Ini saya ingat satu lagi pengiktirafan terhadap kita punya sastrawan yang sejak saya sekolah dulu gigih. Kita ada banyak sastrawan yang saya selalu kenang dan saya selalu ingin berdamping dengan mereka. Waktu saya di sekolah dulu di kampung, saya di Muar, penulis-penulis seperti Sutong Umar RS, Bahazin, Christmas, Tongkat Waran dan lain-lain sentiasa berada dalam fikiran saya kerana saya mengambil jurusan sastra. Lalu saya teringat untuk bertemu dengan dia, dan alhamdulillah apabila saya menceburi bidang kewartawanan di Utusan Melayu, saya jadi rapat dengan mereka dan sering menginterview mereka untuk ruangan sastra. Ini sebenarnya satu anugerah dari Allah untuk mendekatkan saya dengan golongan cerdik pandai yang bahasanya lebih tajam daripada pedang, lebih pantas daripada peluru, lebih kuat daripada mortar. Saudara-saudari sekalian, kita akan melancarkan satu buku Kami Bantah DLP. Secara peribadi, saya tidak kisah orang belajar bahasa Inggeris. Malah kalau dia boleh belajar bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Indonesia, bahasa Telugu, bahasa Tagalog, bahasa Jawa, bahasa Minang, lebih banyak bahasa yang mereka pelajari, tentulah lebih bagus. Dari segi itu kita tidak perlu tentang kalau ada orang nak belajar bahasa Inggeris. Juga tentang DLP ini, saya ingat ini mengulangi apa yang sebelum ini telah dibuat oleh mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir yang memperkenalkan beberapa subjek trust diajar dalam bahasa Inggeris. Tapi malangnya kita berkobar-kobar untuk menghidupkan program itu, tetapi tanpa kita sedari kita kekurangan guru bahasa Inggeris yang mahir. Dengan kerana itu program itu pun jadi hancur. Akhirnya saya dapati orang kita bahasa Melayu pun tidak pandai, bahasa Inggeris pun berterabur. Khusus untuk DLP ini saya hanya ingin mengambil perhatian tuan-tuan dan puan-puan, para sastrawan, para kritikuan dan wan-wan yang lain. Sebenarnya bahasa Melayu kita ni, saya sendiri pribadi telah menulis berbagai-bagai makalah dalam ruangan saya, dalam kolom-kolom saya di majalah-majalah lain.
menyatakan kesedihan saya tentang betapa bahasa kita yang telah termaktub dalam perlembagaan persekutuan semakin sehari semakin dipinggirkan. Tapi oleh kerana saya orang kecil, tulisan-tulisan dan keluhan saya itu tidak pernah didengar. Sehinggalah akhir-akhir ini saya mendapati tidak guna kita berteriak tentang bahasa kebangsaan sebab tidak ada siapa yang mendengar. Maka beberapa minggu dulu, atas rasa kekecewaan itu, saya telah menulis di ruangan saya di Sinar Harian bahawa saya tidak kisah kalau bahasa Melayu kita ini orang cempakkan dalam longkang ke, dalam Sungai Kelang ke, wa ima dalam loji kumbahan syarikat kumbahan negara. Saya tak kisah lagi dah. Dan sebenarnya kita cakap bahasa Melayu ni semangat berkobar-kobar tapi tak ada orang mendengar. Hanya kerana orang di atas itu tidak faham bahasa Melayu. Dan akhir hari ini saya amat berasa sedih apabila Kerajaan Negeri Kenyalang telah dengan rasminya mengisytiharkan bahawa bahasa Inggeris adalah bahasa pentadbiran kerajaan negeri di samping bahasa Melayu. Dan orang putih kata minta maaf, nobody care. So kita boleh tentanglah DLP ni setakat yang kita boleh, tapi hakikatnya ialah bahasa Melayu memang telah dipijak, dibuang. Dan saya tidak terkejut kalau setahun dua lagi bahasa Melayu ini orang tak gunakan langsung. In fact di Kuala Lumpur ni bahasa orang putih menjadi dominan. Orang korporat menganggap bahasa orang putih ini adalah bahasa bahasa ekonomi. Tak tahu bahasa orang putih tak boleh berniaga. Tapi saya pergi ke Mekah beberapa kali dan nampaknya bahasa Melayu digunakan seluas-luasnya oleh penjual-penjual dan peniaga di Mekah. Dia mempelajari bahasa Melayu kerana orang Melayu banyak duit untuk membeli. So kalau nak kata bahasa Melayu ini bukan bahasa ekonomi, saya tidak setuju. Sekurang-kurangnya dalam konteks Mekah. Dan kalau kita masih ingat beribu-ribu tahun dahulu apabila penjajah datang ke Melaka, jika itu Melaka jadi pelabuhan utama, saya percaya dia orang tidak menggunakan bahasa Portugis atau bahasa Inggeris tetapi bahasa Melayu. Hanya kerana keegoan para pemimpin kita yang nak menegakkan bahasa lain pada bahasa Melayu, akhirnya bahasa Melayu terpinggir di bumi sendiri. Kita jangan malu untuk mengakui bahawa bahasa kita sekarang sudah tidak bernilai lagi. Pemimpin-pemimpin kita memijak-mijak bahasa itu. Hatta para menteri, para wakil rakyat, kalau diberi peluang bercakap dalam televisyen, mereka akan cakap 2-3 perkataan Melayu yang lain-lain bahasa Inggeris. Sebab mereka kata bahasa Inggeris ada commercial value, bahasa Melayu ini sudah tak ada apa-apa lagi. Tapi saya ingin menegaskan bahawa kumpulan media Karang Kerap dengan 21 majalah yang kita ada dan 1 akhbar yang kita ada, kesemua majalah kita adalah bahasa Melayu. Kita pernah menerbitkan 2 majalah bahasa Inggeris, iaitu Travel Rama dan juga Radiant. Tapi itu bukan kita punya forte. Dan kita yakin bahasa Melayu ini masih mampu untuk menjadi bahasa, bukan saja bahasa pengantar, tetapi bahasa sesama kaum. Masalahnya adalah kerana kita sendiri kadang-kadang merasa rendah diri kalau kita selalu bercakap bahasa Melayu. Dan kita rasa bahasa Melayu ini tak ada nilai. Dengan kerana itu kita lebih suka bercakap bahasa bukan Melayu. Kalau ada orang Cina, saya minta maaf ya. Tapi saya tidak mahu bercakap tentang resis. Saya bercakap tentang bahasa. Bahasa Cina ini dia orang gunakan dan diperjuangkan bermati-matian. Pemimpin-pemimpin Cina sama ada daripada DAP, MCA atau lain-lain parti berasaskan Cina akan menegakkan bahasa Mandarin. Tidak ada tolak ansur. Tapi orang Melayu terlampau banyak tolak ansur. Sehingga bahasa kita di parlimen pun sekarang orang sudah berura-ura untuk bercakap. Bukan berura-ura, sudah dimulai dalam sidang baru ini. Wakil dari Sarawak bercakap bahasa Inggeris dan kita tidak boleh berbuat apa-apa. Orang Melayu ni dia banyak tenganga saja. Banyak tenganga, banyak bertepuk tangan, banyak mengampu pemimpin. Sedangkan pemimpin yang ditonjol, yang diangkat itu
Tidak ada langsung semangat untuk menaikkan bahasa Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sedikit emosional lah ini. Sebab saya rasa sedih kalau satu hari nanti bahasa Melayu dikuburkan, saya tak ada kerja. Sebab majalah saya semua dalam bahasa Melayu, surat khabar saya dalam bahasa Melayu. Kalau orang tidak lagi mengindahkan bahasa Melayu, dan saya tidak akan bekerja lagi. Marilah kita sama-sama berdoa supaya para pemimpin kita, khasnya the so-called pembuat dasar, the so-called wirabangsa, sedar tentang usaha untuk menegakkan bahasa Melayu ini mesti diteruskan. Tetapi saya tidak sekali-kali menghalang orang untuk belajar bahasa lain. Sekarang ini kita rasa bimbang pasal bahasa Inggeris kita, dia punya mutu dia menjunam dengan teruknya. Orang tidak tahu berbahasa Inggeris. Saya heran. Saya sendiri datang daripada sekolah Melayu nun di Ulu Mua tu. Saya hanya belajar bahasa Inggeris pada 2-3 bulan sebelum SPM. Saya ingat lagi Puan Salmiah Rahman, dia telah meninggal lah, mudah-mudahan rohnya dicucuri rahmat. Dia mengajar saya bahasa Inggeris waktu saya nak ambil SPM. Tetapi saya boleh berbahasa Inggeris lepas itu. Malang sekali pada hari ini kita telah diajar bahasa Inggeris sebagai satu subjek daripada sekolah rendah selama 6 tahun. Di sekolah menengah dia menjadi lagi salah satu subjek 6 tahun lagi, 12 tahun. Di varsity dan di college kita belajar bahasa Inggeris 2-3 tahun lagi. Artinya pelajar kita telah didedahkan kepada penggunaan dan pembelajaran bahasa Inggeris selama lebih 15 tahun. Saya pun tak tahu pasal apa. Ada orang yang tidak dapat menulis atau bertutur melafazkan ayat dalam bahasa Inggeris walau satu ayat pun. Adakah ini salah sistem pendidikan kita, atau salah guru-guru bahasa Inggeris, atau memang orang kita bodoh? Saya tak tahu. Para sosiologi patut buat kajian tentang ini ya. Dan kalau kita nak meningkatkan penggunaan bahasa Inggeris, saya ingat kita tidak perlu ambil maha guru bahasa Inggeris daripada Oxford, daripada India, daripada mana-mana negara berbahasa Inggeris. Tidak perlu. Kita ada guru bahasa Inggeris yang bagus. Cikgu Salmiah itu contoh guru bahasa Inggeris biasa, tapi dia berjaya mengajar saya, mengajar kawan-kawan saya untuk berbahasa Inggeris. Waktu saya mula-mula datang ke Kuala Lumpur tahun 70, awal 70-an, bahasa Inggeris saya limited setakat my name is Jalil, I like blue color, I like sirap Bandung and what not. Itu saja. Tetapi apabila saya memasuki bidang kewartawanan di Utusan Melayu, pada ketika itu bahasa utama Kuala Lumpur masih lagi bahasa Inggeris. Dan saya belajar. Tak ada problem. Cuma orang kita sekarang ni dia malu nak cakap Inggeris, dia takut broken. I say no, broken also can. Never mind. We are not, no, kita tidak sepatutnya nak bercakap bahasa Inggeris sehebat Shakespeare ataupun maha guru bahasa Inggeris. To me, bahasa Inggeris ini kita kena belajar untuk kita berhubung, berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Tidak apa, saya tidak terlampau sensitif tentang penggunaan bahasa Inggeris itu. Tetapi membawa bahasa Inggeris itu dalam alam pendidikan kita sebagai bahasa rasmi, saya ingat itu tidak betul. Kita boleh belajar bahasa lain, bahasa Perancis, bahasa Jawa, bahasa Minang pun tak apa. Tapi bahasa Melayu kita kena baguslah. Apa yang terjadi sekarang dalam kalangan anak-anak kita dan dalam kalangan kita sendiri ialah kita tidak tahu berbahasa Inggeris kerana kita terlampau sayangkan bahasa Melayu. Tapi dalam waktu yang sama, pada ketika yang sama, pelajar-pelajar kita sekarang sudah tidak tahu berbahasa Melayu dengan baik. Di kumpulan media Karang Kerap, saya pernah mengetuai jawatan kuasa penemu duga. Dan kita dapati budak-budak kita berbahasa Melayu pun, saya boleh kata haprak lah. Bahasa Inggeris tak sedar kira lah. Bahasa Melayu pun haprak. Di kumpulan media Karang Kerap, oleh kerana kita berasaskan komunikatif punya kemahiran, yang diinterview akan duduk di depan itu dan kita minta tanya, ceritakan latar belakang saudara, saudari,
yang boleh membuatkan saya tertarik untuk mengambil saudara. Dia akan kata, nama saya Murad bin Abdul. Hobi saya minum sirap Bandung. Memang dia tak kenapa, walaupun dia dapat 4 flat. Ini saya nak bagi tahu pada tuan-tuan perempuan, penyanjung bahasa Melayu, bahawa kita punya penggunaan bahasa Melayu di peringkat sekolah sekarang pun sama teruk macam penggunaan bahasa Inggeris. Barangkali masa sudah sampai untuk kita memperbetulkan keadaan ini. Saya tak tahu macam mana, kita semua adalah pejuang bahasa. Mungkin kita boleh hantar memorandum pada pejabat di Putrajaya untuk ada usaha yang sungguh-sungguh menegakkan penggunaan bahasa Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ini tidak patut cakap panjang pasal banyak kita nak dengar baca saja. Yang saya cakap tu hanya sebahagian daripada rintihan saya setelah lebih 30 tahun menjadi wartawan dan memperjuangkan bahasa Melayu ini atas apa saja ruang yang saya ada. Saya harap semangat saya masih kuat untuk menegakkan bahasa Melayu, walaupun akhir-akhir ini saya sudah bersedia kalau bahasa Melayu itu dimasukkan dalam tong najis.